Berat kan sebenarnya bila kita dengar cerita ni. Macam selalunya orang selalu akan fikirkan apa yang nak bantu yang secara fizikal. Pasal itu yang diorang nampak senang nak fikir, tapi jarang orang fikirkan emotional, mental, psychological state of the kanak-kanak ni. Kalau kita dapat improvekan benda tu, itu yang akan bagi diorang semangat untuk berjuang untuk masa depan diorang. Sebab yelah, kita kena terima, kita kena yakin setiap apa yang Allah berikan kepada orang tu, Allah akan memberi kepada kita ujian semampu kita. Betul. Kan Allah tak akan bagi yang benda yang kita tak mampu. Betul. So memang kanak-kanak ni memang masya-Allah sebenarnya. Kan kalau dia mampu, tapi ada juga kes-kes yang bila diuji macam tu, diorang terus putus asa, jadi depression, jadi ke arah yang yang kita tak nak lah, negatif dan jadi ambil nyawa sendiri. Pasal Eva pun ada recently kes dekat Singapore, kanak-kanak umur 8 tahun, perempuan just terjun. Dia terjun daripada rumah dia. Pasal kawan-kawan je. Jadi kita tak boleh, kanak-kanak tu nampak okey, family mak bapak sayang cukup, tapi kita tak tahu apa yang drive dia untuk buat macam tu. Jadi especially in this generation, saya rasa it's very important untuk kita peka tau, kita tengok anak-anak kita tu macam mana. So anak-anak yang biasa dah cukup kasih sayang pun akan macam ke arah tu. Kita tak tahu kenapa. Mungkin kita tak nak lah cakap ibu bapa leka, because itu pun dah takdir kan. So kita lagi-lagi bila kanak-kanak daripada umur awal dah menghadapi segala ujian yang berat-berat macam ni, kita kena lebih more fokus dengan diorang punya mental and emotional state. Kan? Lagipun ujian yang Humaira alami ni kan, kalau kita tengoklah, jangan cakap budak kecil. Kalau kita pun menghadapi situasi macam ni kan, bila kita sudah tiada ayah lah, sudah tiada ayah, and then ibu sakit, and then dalam usia yang begitu kecil kena pikul pelbagai tanggungjawab dalam keluarga tu, sebenarnya benda tu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Untuk umur-umur macam tu. Jadi benda-benda psikologi macam ni pun sebenarnya antara salah satu perkara yang kita, salah satu keunikan dalam program Goh kita lah. Sebab tu program ni merupakan program yang panjang, boleh ambil masa sampai 12 bulan. Sebab bukan sekadar kita mencukupkan keperluan fizikal dia, tapi kita memonitor juga macam mana perkembangan keluarga ni, apa potensi keluarga ni, macam mana keluarga ni. Kita bukan menggunakan konsep touch and go, bagi bantuan and then sudah. Tapi kita follow perkembangan family ni, apa yang diorang boleh buat untuk exit plan keluarga ni, supaya diorang ni lepas ni kita tidak mau juga diorang terlampau bergantung dengan kita. Kita mau mereka sustain, tapi kita tolong mereka untuk menyediakan family mereka untuk ke arah macam tu. Tu yang macam tadi Eva cakap, I think the best short term exit plan yang kita, pasal exit plan tu tadi, bila exit plan tu kalau kita cerita pasal dalam interview dengan Brother Fatih, exit plan untuk keluarga Ibrahim tu adalah daripada sudut bisnes. Kan, tapi this case is so unique. The exit plan for now yang Eva nampak adalah dia perlu sangat ada caregiver tu, pasal kita tak tahu berapa lama ibu dia. Jadi sebagai untuk anak-anak ni, dia nak kena ada training skill set. So dengan secara tadi kita cakap dia akan bantu untuk maybe Puan Farisa solat, itu dari sudut ibu. Daripada sudut Humaira pula, ada orang bantu dia untuk siap pakai baju, dia dapat apa yang mak dia tak dapat bantu dia. Dia tak dapat uruskan diri, sikat rambut, tolong dia bila dia buat laundry, tolong dia bila mana yang dia lupa, Jadi dia tak rasa yang dia kena harungi benda ni semua sendirian. Macam walaupun mak dia ada kat situ, tapi mak dia masih cakap, Umairah pergilah buat ni, Umairah dah habis ni ke belum, Umairah tutup. It's still arahan tau. Tak ada orang yang buat sama-sama dengan dia. Kita pun kalau kadang-kadang dibebani sesuatu situation ataupun tanggungjawab yang kita kena pikul, kita pun kan rasa terbeban. Kita yang okey ni, yang dah matang, yang dah besar, yang dewasa, dah mengalami banyak masalah pun, kita tetap macam rasa macam kalaulah ada orang sebelah aku yang boleh kongsi sekali beban yang aku kena tanggung ni, tanggungjawab yang aku kena tanggung ni, kan ringan sikit kan. So having a caretaker, I feel it's important. Tu pasal sekarang ni kita nak cuba kumpulkan dana sebanyak, sekarang ni pun nak cakap 50,000 ni pun sikit tau sebenarnya. Tapi inilah anggaran yang short term. So kita akan tengok dan assess lagi kemudian hari, bila kita dah buat fasa pertama ni, definitely kita ada fasa for this unique
punya projek. Fasa pertama yang tadi kita cakap tu adalah untuk perbelanjaan makanan, makanan sihat, sekolah, tangki air untuk rumah tu. And another one is Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam, barang sekolah kan ke apa lagi satu kan. So kemudian tu the next phase is caretaker. Bila dah ada caretaker ni, kita akan assess all the time, tengok apa perkembangan kanak-kanak ni, ada tak. But I feel definitely sangat-sangat bila ada caretaker ni dekat rumah tu, semua orang punya rasa beban yang berat dekat shoulder masing-masing tu akan pelan-pelan rasa terangkat. So that's why pada anda semua yang menonton pada hari ni, penting sangat-sangat untuk kita cepat bertindak membantu mereka. Sebab this is one of the cases pada Alfa lah. Kalau kita lambat atau kita tunggu untuk bantu, mungkin peluang untuk membantu tu dah tak ada lagi dah. Sometimes situation memang macam tu. So kalau terlintas dalam hati, kenalah tolong diorang ni, cepat-cepat gunakan jari tu, give as much as you can, share pada kawan-kawan tentang situation ni, supaya kita boleh sama-sama mendapat peluang untuk saham akhirat kita. Nanti bila Allah tanya pun, kau dah dengar cerita ni, apa kata tindakan kau, So bila Effa duduk dengan diorang ni, Effa pun jadi macam, aku tak boleh tak buat apa-apa, aku tak boleh duduk diam bila aku tahu ada keadaan macam ni. So itulah plan jangka masa yang fasa pertama dan fasa kedua yang kita boleh lihat for now lah. Kalau nak tahu perkembangan Puan Fariza dalam program Gift of Hope ni, Effa harap anda semua subscribe dengan YouTube channel, dengan follow Islamic Relief Malaysia punya Instagram, follow my Instagram. InsyaAllah kita akan bukan hanya tunjuk perkembangan berapa dana yang kita dah capai, kita akan insyaAllah update setiap hari kalau boleh. Akan ada di Islamic Relief Instagram insyaAllah, because kita nak dapat capaikan 50,000 ni secepat mungkin. Kalau boleh dalam bulan ni, masa dekat, kalau seminggu Alhamdulillah, insyaAllah, sebab Allah rezekikan. Kalau tak, hopefully dalam masa sebulan ni lah insyaAllah. Ramlah pula ada kongsi tadi dengan Effa, actually ada case yang similar kan. Sebenarnya untuk program GOH ni, kita sudah jalankan di Sabah semenjak tahun 2016 lagi, dan saya join Islamic Relief pada tahun 2018. Dan pada ketika itu saya ada handle satu family GOH ni yang kesnya lebih kurang sama macam kes Puan Fariza, cuma mungkin orang cakap kesusahan mereka ni berbeza lah, tapi mereka dalam kelompok yang sama, iaitu si ibu ni dia menderita sakit kanser cervix, tapi tahap 2 lah masa tu. Dan family ni pun saya tahu daripada kenalan-kenalan masa tu bagi tahu, dan kami pun masa tu memang mencari peserta keluarga untuk GOH. Nama puan tu Puan Teza. Dan masa saya jumpa tu kan, mereka sekeluarga ni mungkin dalam keadaan yang tengah diuji. Masa tu rumah mereka roboh. Mereka ni tinggal di kawasan atas air. Kalau Elfa pernah pergi kan, kawasan status kawasan macam tu, Elfa pernah tahu kan macam mana keadaan dia. Rumah kayu, lepas tu angin kuat. So rumah mereka ni roboh. Dan pada masa tu pula pemerintah tempatan ni diorang tengah buat satu jambatan simen ke kampung tu, sebab kampung tu kira dia bukanlah orang stateless di situ, dia bercampur, ada orang tempatan. Jadi government ada ambil langkah untuk kasih bagus infrastruktur yang ada di sana lah. Jadi memandangkan rumah mereka roboh, bekas jambatan lama tu kan, jambatan kayu, itu diorang ubah suai jadi rumah untuk diorang tinggal. So kayu lama rumah diorang yang roboh tu, diorang ambil satu persatu yang boleh pakai, diorang buat rumah. Tapi bayangkan ya, jambatan dibuat rumah, mungkin lebarnya dalam 1.5 meter lah, panjang dia dalam 5 meter. Diorang buatkan dinding je dan atap. So rumah tu dia memanjang. First time saya masuk sana untuk assessment, saya datang, kita masuk je, terus jumpa mesin basuh. Mesin basuh, tempat masak. Lepas tu kalau kita mau ke bilik, kita kena jalan ke sebelah sana yang memanjang itulah ke meter, ke 4-5 meter tu kan. So family tu tinggal di situ. Dalam keadaan makcik tu tengah kanser, dia tengah kurus kering. Mereka ada anak 9 orang. 9 orang ya anak. Allah, ya tapi disebabkan oleh kesusahan hidup apa semua tu kan, 6 orang anak yang di atas ni, mereka ni ada yang dibagi dengan keluarga,
ada yang dibagi orang belah, ada yang pergi kerja di Semenanjung tapi tiada cerita sampai sekarang. So yang tinggal dengan family ni hanya tiga orang anak sahaja yang terakhir. 2 orang masih sekolah, umur 10 dan 16 tahun, dan seorang ni umur 20 tahun. Umur 20 tahun ni perempuan, dia yang saraf family ni lah. Dia kerja di supermarket sebagai cashier. Itu je mereka punya sumber pendapatan. Sebab suami kepada Puan Teza ni pun dia sakit tua lah. Orang tua kan stroke. Sudah pernah stroke dan dia pun kurang berupaya. So dia berkebun je lah untuk hasil makanan sehari-hari. So family ni memang susah dengan keadaan rumah begitu, sakit pula. So memang dipilih sebagai penerima GOH dan kita buat pada tahun 2018. Dan antara bantuan yang diberikan Islamic Relief ialah kan dalam GOH ni kita ada 5 sektor lah yang kita akan bantu family ni. Pertama dari segi food pack. Kita bagi bantuan pack makanan setiap bulan. So family ni diorang tidak terlalu macam mana ni mau cari duit beli makan, mau beli beras, boleh fokus kepada anak-anak. Dan yang kedua bantuan persekolahan. Ada 2 orang yang sekolah, umur 10 dan 16 tahun. Dan pada masa saya datang tu kan, 2 anak ni diorang mau berhenti sekolah sebab diorang cakap macam mana mau hantar mak pergi berubat. Sebab mak dia, family tu di Sandakan dan mak dia selalu pergi radioterapi di KK. So ada kos pengangkutan, ada kos hospital, kalau warded lagi berapa malam kena bayar. So diorang sangat-sangat, benda tu kan mungkin kecil bagi orang lain sebab diorang hospital government kan. Tapi untuk orang yang susah ni, orang yang tiada pendapatan ni, benda tu kan sangat-sangat berat. Lain lagi kalau kita cakap dari segi psikologi, orang yang sakit, family yang diuji begini kan, semua benda jadi berat. Betul. Kan? Jadi 2 orang ni, diorang mau berhenti sekolah. Tapi hasil daripada GOH ni, kita support family ni dari segi bantuan persekolahan untuk 2 orang ni selama setahun masa tu. So mereka tak perlu fikir pasal beg sekolah, pasal barang-barang kelengkapan sekolah, semua disupply. And then yang ketiga bantuan kesihatan untuk ibu ni. So kita ada bagi dalam RM200 sebulan. Maksudnya itu tu adalah kos untuk perjalanan, untuk kos untuk sekiranya warded. Dan saya pun selalu follow up dengan family ni. Setiap 3 bulan sekali dia cakap doktor akan scan, diorang akan buat radioterapi. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 makcik ni dah bebas kanser. Masya Allah. Ya, maksudnya kan mungkin bantuan tu kita bagi tahun 2018, tapi kita ada di setiap proses penyembuhan dia tu. Macam tu. Dan yang keempat rumah. Pasal rumah dia ni pun kita ada bagi bantuan juga. Masa tu kita ada dana dari Islamic Relief masa tu yang kita dapat. Kita membuatkan mereka rumah baru daripada rumah jambatan tu. Tapi alhamdulillah rezeki family ni mereka dapat satu tapak di kawasan tanah lah, bukan atas air. And then mereka ni dapat mungkin ada bantuan YB tempatan lah. Cumanya rumah yang mereka dapat ni saiz kotak. Saiz kotak dan tiada partition. Maksudnya bilik tiada. Di situlah ruang tamu, situlah dapur, situlah juga macam studio house lah. Macam studio house cuma ala kampung kayu lah gitu kan. Rumah bertiang pula tu. Dan kawasan tu pula kalau air naik sampai bawah rumah tu. Jadi memandangkan kita memang ada bantuan rumah tu, kita adjust rumah dia tu supaya jangan kawasan air tu, kalau naik air jangan masuk ke bawah dan jangan rosakkan dia punya bawah tu lah. And then kita buatkan partition. So sekarang rumah tu jadi proper lah, ada bilik, ada dapur, macam tu lah. Dan yang terakhir sekali sustainability livelihood lah, ataupun kehidupan mampan, ataupun exit plan yang kita cerita tadi. Exit plan untuk family ni, mereka ni mungkin tidak segah Ibrahim tu yang dapat buka bisnes sampai keluar dari kepompong kemiskinan. Tapi apa yang saya bangga dengan family ni sebab exit plan diorang ni, diorang buka warung di bawah rumah dia tu, depan rumah, buat jual cendol dengan goreng pisang. So benda ni kan sebenarnya bukan sekadar untuk bantu ekonomi diorang, tapi bantu juga untuk makcik ni yang sakit kanser bertahun-tahun ni kan. Kan biasanya orang sakit ni kan dari segi psikologi mereka ni macam rasa terkurung, rasa macam aku hidup lagi kan ni, berapa lama lagi umur aku ni. So bila dia buka warung tu kan, dia selalu berbual dengan orang kampung, macam dari segi persekitaran, environment dia tu kan semua sangat bagus. So maksudnya dari segi setup warung, freezer, chiller untuk peralatan memasak tu semua kita supply dengan dia. Jadi dia terus start je. So ini antara kisah-kisah yang dekat, ataupun mungkin antara salah satu kisah yang melibatkan family yang sakit, menjaga family yang sakit kan. Dan alhamdulillah bila kita tengok benda tu kan,
waktu tahun 2018 kalau saya ingat balik first time saya pergi rumah tu, ya Allah, tak sangka sekarang dia macam ni sudah. Dia macam kepuasan tu kan, ya Allah. Alhamdulillah, siapa-siapa pun, tak kisahlah. Siapa-siapa yang menderma RM10, RM5 sekalipun yang menyumbang kepada apa yang diorang ada sekarang ni, aku harapkan Allah balas yang lebih baik lagi untuk family tu, untuk semua orang yang menyumbang ke arah tu. So macam daripada cerita-cerita yang kita dapatkan ni, sebenarnya benda ni semua Allah dah aturkan. Dia jangan pandang ni kurang, dapat kurang, tapi itulah terbaik untuk keluarga tu. So keluarga Ibrahim itulah terbaik untuk keluarga dia. Dan setiap Goh punya beneficiary dan projek ni adalah unik. So untuk harapan Eva untuk adik Umairah dan Khairah ni, kita tak tahu apa lagi kesudahannya, tapi yang penting tu bila kita dah tahu tu asal cerita diorang tu, kita buat sebaik mungkin. Kita jangan touch and go, kita harus touch and stay. Dan yang penting sekali sebenarnya, kita doakan. Doa tu pun adalah satu weapon yang sangat kuat untuk orang Islam, kan? So kita, kalau kita tak mampu menyumbang pun sekalipun, mari kita sama-sama doa untuk Puan Fariza, doa untuk adik Umairah, doa untuk adik Khairah, supaya mereka kuat semangat, supaya Allah pun mudahkan segala urusan mereka, supaya mereka menjadi kanak-kanak yang bila dah besar menjadi kanak-kanak yang solehah, jadi penyebab Allah ibu dia masuk syurga sentiasa. InsyaAllah, amin. Dibukakan jalan-jalan, dipermudahkan. Mungkin sekarang mereka diuji, tapi di masa hadapan benda ni akan menguatkan mereka. Mudah-mudahan dia seperti itu, insyaAllah. Dan saya minta pada anda semua juga doakan kami untuk dapat membantu mereka sebaik mungkin, insyaAllah. Terima kasih sangat Ramlah sebab bersama dengan kita pada hari ini dan kongsikan cerita-cerita, dan teruskan InsyaAllah sama-sama kita saling bantu untuk membantu memudahkan orang lain, kan. Semoga Allah berikan kesihatan, kekuatan untuk terus berjuang dalam misi-misi dan dalam kerjaya yang ada ni. Amin. Murah rezeki, ada anak yang masya-Allah, apa segala yang didoakan. InsyaAllah semoga berbalik semuanya dengan Elfa juga. Amin ya rabbal alamin. Okay, thank you semua sebab sudi menonton kita sepanjang episod ni. Episod minggu hadapan kita akan ada sedikit perkongsian bersama seorang ustaz tentang bagaimana kalau kita harus pandang orang-orang yang tengah dalam keadaan susah ni, ataupun bila dia datang lalu lintas depan kita, macam mana kita nak bertindak. Adakah kita ambil tu sebagai satu rezeki, peluang untuk kita mendapatkan saham akhirat, ataupun cara kita, apakah adab-adab bersedekah dan apakah adab-adab untuk bila kita meminta tolong. Share, subscribe, kongsi cerita ni. Semoga ia jadi satu inspirasi kepada anda semua. Bertemu lagi ke episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.